Cuti bajet 300.5, Gembara penulis bersama enarakan selama 3 hari 2 malam di Pulau Boracay, Filipina. 300.5 tu Boracay. Bapak murah. Mendaki di Yogyakarta. Ikuti pengembaraan 7 sahabat. Habiskan 3 hari 2 malam dengan hanya bermodalkan RM170. Ni lagi murah. Yang betul 3 hari 2 malamnya RM170. Tapi dia berkata travel secara backpackers ni susah. Betul ya? Nak tahu betul ke tak? Jom kita saksikan. Assalamualaikum Pak Cita. Selamat datang ke MacJack Channel. Ini merupakan video pertama aku tau. Jadi minta hampa semua tolong like, share dan subscribe guys. Kasih up lah sikit kan untuk YouTuber pemula macam aku ni kan. Topiknya aku nak cerita ni adalah mengenai susah ke nak travel secara backpackers kan. Backpackers tu apa sebenarnya? Apa yang dimaksudkan dengan backpackers? Okey, sebenarnya maksud backpackers ni lain orang, lain kefahaman dia, lain orang, lain perspektif dia. Sama juga dengan aku, sama juga dengan hampa. Hampa pun ada kefahaman hampa masing-masing, tiap. Kalau menurut Wikipedia, backpackers bermaksud backpacking is a form of low cost, bebas merantau ke negara-negara yang lain. Selain pada itu, maksud backpackers juga merujuk kepada orang yang galas beg besar yang mudah diurus untuk perjalanan jauh dan perjalanan yang mengambil masa yang lama. Golongan backpackers juga cenderung untuk menggunakan kenderaan awam untuk bergerak. Tadi itu adalah definisi backpackers menurut Wikipedia. Okey, tapi menurut aku, apa yang aku faham mengenai backpackers ni adalah seseorang yang travel, tak kisahlah dia bawa beg galas ke, backpack ke, beg roda, beg tarik tu, dengan meminimalkan bajet yang ada. Tiap urusan dari A sampai Z dia yang uruskan sendiri. Maknanya dia yang plan itinerary semua. Dia tak guna orang tengah, dia tak guna agent, tak guna tour guide. Dia yang uruskan, dia yang pergi sendiri. Itu kefahaman aku lah mengenai backpackers ni. Tadi kita dah faham maksud backpackers tu apa dia. Lah ni aku nak cakap mengenai susah ke nak travel secara backpackers ni. Sebenarnya tak susah kalau hampa ikut step-step yang aku nak cakap lagi. Jadi hampa kena tengok video aku ni sampai habis. Okey, 10 step travel secara backpackers dari zero to hero. Step yang pertama adalah niat. Lain macam mamak ni kan. Macam rukun solat apa semua ni, niat-niat ni kan. Sebenarnya niat ni sangat penting sebab setiap amalan kita, setiap buatan kita ni bergantung atas apa yang kita niatkan. Tu dia macam ustaz kan. Okey, hampa boleh tengok dari kitab hadis 40 dari Imam An-Nawawi. Okey, hadis yang pertama sekali tu apa dia? Niat. Tak percaya hampa boleh tengok. Tak percaya hampa boleh Google tengok kan. Hadis yang pertama sekali dia letak adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Hadis itu berbunyi macam ni. An Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya itu ke arah perkara yang ditujuinya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Hadis tadi jelaslah bahawa niat itu sangat penting kan. Niat tu memang orang kata teras utama dalam segala amalan kita. Okey, bila kita ni niat yang baik, lepas tu kita buat perbuatan tu dengan baik,
InsyaAllah kita akan dapat ganjaran pahala. Tapi niat yang tak baik, walaupun kita perbuatan kita tu benda yang baik, kita tak dapat apa-apa sebab kita niat benda yang tak elok, kan? Niat mungkin sebab kita niat nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi ganjaran pahala pun kita tak dapat apa. Jadi rugilah, kan? Okay, so betulkan dulu niat kita ni nak pergi travel ni, niat benda yang baik-baik je. Niat kerana Allah Ta'ala. Niat je lah yang kita nak pergi travel ni sebab nak tengok kekuasaan Allah. Contoh lah, kan, kita pergi travel tengok Gunung Fuji. Kita tengok Gunung Fuji, Masya Allah cantik. Ada snow cape atas tu, kan. Apa memang cantik, hebatnya ciptaan Allah ni, subhanallah, Masya Allah. Kat situ kita dah puji Allah lah. Okay, travel pun kita dapat, ganjaran pahala pun kita dapat. Lepas tu kita boleh niat, aku nak travel ni sebab aku nak ambil iktibar, nak ambil pengajaran, kesan-kesan daripada umat yang terdahulu. Macam-macam kita boleh niat benda yang baik-baik. Janganlah kalau hampa nak pergi travel niat nak menunjuk-nunjuk. Okay, niat hampa dah nak riak, nak menunjuk dekat orang yang kita boleh pergi travel, kan. Duduk depan Gunung Fuji tu, ambil gambar, lepas tu post dalam Facebook, pap, depan Fuji, kau ada. Kan? Nampak sangat kita nak menunjuk-nunjuk dia. Okay, jadi nak travel tu niatlah kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah ganjaran pahala kita dapat, keimanan dan ketakwaan kita pun meningkat. Okay, nak jadi backpackers tu senang. Nak jadi backpackers yang beriman tu yang payah. Betul tak? Step yang kedua adalah modal ataupun duit. Okey, nak pergi travel mestilah kena ada modal, mesti kena ada duit. Tapi zaman law pun memang kena ada duit, tak? Tapi travel pun kena ada duit. Nak makan, nak bayar itu, nak bayar ini, semua perlukan duit. Cash is king mah, kan? So, macam mana kita nak dapatkan modal untuk pergi travel ni, kan? Cara yang pertama adalah saving. Saving ni adalah menyimpan lah. Okey, contoh macam aku ni, gaji 2,000. Contoh, gaji 2,000. Tiap-tiap bulan aku akan bayar komitmen aku. Bayar kereta, bayar rumah, bayar motor, bayar internet. Semualah. Potong-potong semua tinggal 500. Ini 100 daripada 500 ni aku akan bagi kat mak abah. Hang gaji kecil ke hang gaji besar lah, ingatlah. Jangan lupa sedekah kat mak abah kita. Sebab tu berkat. Dan dah bagi tu, mintalah mak abah kita ni doa kat kita, kan. Panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan urusan, boleh travel selalu. Sebab doa mak abah tu adalah doa yang mustajab. So lagi 400 ni kita simpanlah saving dalam tabung travel kita. Jadi 400 tu tiap-tiap bulan kita simpan selama 5 bulan, dah dapat 2,000. Okay, setahun 2 kali kita boleh pergi travel. Okey bah, setahun 2 kali. Setengah orang setahun sekali, ya. Setengah orang 2 tahun sekali. Bro, cukup ke 2,000 nak pergi travel? Ui, cukup. Apa tak cukup pula, kan? Naknya kalau takat nak pergi Thailand, nak pergi Singapura, nak pergi Indonesia, Myanmar, Filipina, ataupun yang mana yang dekat-dekat lah, mata wang yang rendah ataupun mata wang lebih kurang macam Malaysia ni, 2,000 dah cukup. Tapi kalau hampa nak pergi Jepun, Korea ataupun Europe ataupun negara-negara yang mata wang yang tinggi tu, yang tu saving hampa kena lebih. Lepas tu tempoh hampa kena lanjut lagi lah, tempoh saving hampa tu. Bukan 5 bulan lagi lah. Mungkin 12 bulan, mungkin 10 bulan. Baru cukup bajet kita nak pergi ke tempat negara-negara maju tu. Okey, setengah orang dia tak macam kita, kan. Ada setengah orang dia ni lepas bayar komitmen apa semua tu tinggal 200. Tinggal 100. Macam mana nak saving, kan? Jadi jangan risau, hampa boleh main kutu. Okey, cari 10 orang member sendirinya hampa percaya, yang hampa kenal. Jangan cari orang yang hampa tak kenal lah, yang betul-betul boleh bagi komitmen. Jadi 10 orang ni setiap-tiap bulan ni collect 200 orang. Sampai turn kita akan dapat sedebuk 2,000. Okey, dah dapat modal. Kalau hampa ada dividen, ASB loan apa semua tu boleh campur lagi, betul tak? Okay, so macam mana sekalipun, diri sendiri kena bijak menguruskan kewangan dan kena berdisiplin. Step yang ketiga adalah booking tiket flight. Pasal apa tu booking tiket flight? Kan? Bukan kena plan itinerary tu, kan? Bukan kena plan itinerary tu. Tak bincang dengan member-member lagi, kan? Terus booking flight. Gila apa? Sebenarnya itu cara aku. Dan slogan aku pun travel on my way, kan? Jadi
travel secara aku. Berdasarkan pengalaman aku sendiri tau. Kan? Kita ni dah bincang elok dah dengan kawan ni. Kata, weh jom kita plan nak pergi Tokyo kan. Bincang apa semua, bukan kemain macam nak rock apa semua, bincang lalas nyak. Betul tak? Benar jadi tak? Lalas jadi krik kan. Tapi kalau kita beli tiket flight dulu, lepas tu kita habaq kat member-member kita dalam grup. Apa? Time tu bau. Kalau geng-geng kita nak beli tiket kan, secara automatik mereka jadi serius. Sebab utamanya kita start dulu. Kalau kita tak start dulu booking tiket flight tu, sampai kesudah lah tak sampai Jepun kan. Aduh. Lain orang lain cara dia, tapi ini cara aku. Kalau hampa tak percaya, hampa try buat. Walaupun cara aku ni agak kejam sikit, tapi it's working. Betul-betul membantu. Tapi kalau macam ada juga member yang tak boleh nak ikut, tak boleh nak follow kita punya trip, macam tak boleh nak apply cuti kan. Date yang kita booking tu, dia ada hal apa semua kan, tak boleh nak ikut. Tak apa nak buat macam mana kan. Kalau semua tak boleh ikut, kita seorang je lah pi. Apa masalah? Backpackers kan, redah je kan. Okey, jadi persoalannya masa bila waktu sesuai untuk kita beli tiket flight ni. Ni penting tau, sebab kalau kita main redah booking tiket flight bahaya juga. Kan? Nak booking tiket flight pun kena ada ilmu. Okay, first kali hamba kena follow Facebook page ni. Apa nama dia? Nama Facebook page tu adalah Pemburu Tiket Murah. Ini bukan iklan berbayar. Ini ikhlas, betul-betul ikhlas dari aku. Aku rekomenkan page ni sebagai rujukan hampa dalam memburu tiket flight. Sebab page ni sentiasa update info-info promotion daripada airline, yang murah apa semua, memang dia sentiasa update. Tak kira lah AirAsia ke, Mars Airline ke, Firefly ke, Malindo ke, semua platform, semua airline dia akan update kalau ada promotion. Kiranya page ni memang paling cepat kita dapatkan info. Serius, wah cakap lu. Ini bukannya cubaan, ini betul-betul. Kalau hampa tak percaya, hampa boleh buka page tu dan follow. Okay, page ni aku dah follow sejak tahun 2016 lagi. Sebab Pemburu Tiket Murah ni pun wujud sejak tahun 2016. Selain itu, info tambahan, mungkin semua dah tahu. Asia ni memang selalu buat promotion kan. Antara airlines yang selalu buat promotion, Asia lah. Sebab tu Asia punya slogan, everyone can fly. Dalam setahun tu, dia ada free seat, ada final call. Okay, free seat ni, seat dia free. Tapi kita kena bayar airport tax dan juga tax service yang lain. Tapi itulah kan, kena terbang tahun depan kan. Kalau hampa tak sabar, hampa boleh grab promotion yang final call punya tu kan. Yang biasanya booking bulan ni, terbang bulan ni ataupun bulan depan. Itu final call. Okay, aku nak bagi tips. Tengah promotion tu, elakkan kita ni buka website pada waktu muncak. Pada waktu kemuncak ni biasanya pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi. Lepas tu pukul 12.30 hari sampai pukul 2 petang. Lepas tu 8 malam sampai pukul 10 malam. Itu waktu-waktu kemuncak. Kebaran kalian untuk kita masuk dalam waiting room sangat tinggi time tu. Sebab time tu trafik terlalu banyak. Waktu yang terbaik adalah pukul 1 pagi sampai 6 pagi. Sebab time tu ramai orang tidur kan. Pernah tak bila hampa jumpa tiket murah, lepas tu bila hampa check balik, date yang sama kan, tarikh yang sama, timing yang sama, harga dah lain, harga dah naik tinggi. Pernah? Selalu kan? Sebab website tu dah detect hampa punya IP address semua. Jadi macam mana nak buat? Okay, hampa boleh try iCognito mode ataupun private browsing. Okay, hampa boleh buka kat Google browser, buka hujung kali tu, tekan new iCognito window, akan keluar macam ni. Keluar macam pakai topi dengan spek mata ni. Itu memang simbol logo iCognito. Okay, apa boleh baca kat situ, memang browser ni memang private. Okay, lepas tu hampa Google lah, search macam biasa, asia.com. So bila hampa dah gunakan browser iCognito mode ni, InsyaAllah harga tiket tu jadi harga asal yang hampa tengok first tadi tu. Itu function iCognito mode. Okay, so nampak kan, kalau nak booking tiket flight pun kena ada ilmu, bukan main redah saja. Okay, step yang keempat adalah plan itinerary. Okay, bila kita buat itinerary ni, kita punya travel tu jadi tersusun,
sistematik dan menjimatkan. Sebab kita akan dapat tahu berapa bajet yang kita akan keluarkan nanti. Sebab tu pentingnya itinerary ni. Macam mana aku nak buat itinerary ni? Aku tak pandai. Aku tak tahu langsung apa tempat narik kat sana, apa yang ada. Lepas tu lokasi hotel kat mana yang strategi. Lepas tu public transport apa yang ada kat sana. Semua tu aku tak tahu. Ni macam mana? Okey, sebenarnya senang je nak buat itinerary ni. First kali hampa kena search dulu itinerary orang lain. Macam mana nak cari itinerary orang lain? Okey, dalam internet kan banyak. Dalam Facebook pun banyak. Sebelum aku lupa, hampa wajib join group Facebook ni. Group Facebook ni memang terbaik lah. Sebab group Facebook ni semua travel, semua geng-geng backpacker, semua geng-geng traveler, semua ada dalam group tu. Siapa yang tak join lagi, sila join sekarang. Nama grup Facebook tu adalah Backpackers Buddies Malaysia. Singkatannya adalah BBM. Okay, dalam tu ada ramai geng-geng travel yang share itinerary mereka masing-masing beserta gambar dan juga video mereka. Banyak info yang kita boleh tengok. Kalau tak faham, apa boleh komen posting mereka, tanya, ataupun apa boleh PM mereka, PM personal mereka lah. Okay, sebelum nak post persoalan yang hampa tak faham tu, hampa better search dululah, jangan malas sangat kan. Kena rajin lah sikit kan, jangan semua benda nak kena orang suap. Kalau hampa nak pergi travel ke Jepun, aku recommendkan hampa join group ni. Nama group tu adalah Group Road to Japan. Dalam group tu segala mak nenek ada. Hampa nak pergi Osaka ke, Tokyo ke, Sapporo ke, semua ada. Semua yang berkaitan Jepun, semua lengkap dalam group ni. Hampa tinggal tekan bahagian search lah. Tekan bahagian search, akan naiklah itinerary orang yang dah pergi tu. Macam-macam info kita boleh dapat dalam tu. Tips-tips nak travel ke sana pun ada. Apa yang perlu hampa prepare sebelum travel ke Jepun, semua lengkap. Aku pergi ke Jepun sebelum ni pun, Osaka, Tokyo tu aku pergi sebelum ni. Aku memang research dulu, ambil info-info dalam ni je. Memang semua lengkap. Cuma tinggal sikit-sikit je, edit-edit sikit-sikit je. Memang salute habislah kepada admin group Road to Japan ni, iaitu Tok Jack dan juga kawan-kawan dia. Okey, cerita pasal group nak pergi Jepun. Kalau hampa nak pergi travel ke Korea, aku recommendkan hampa join group ni. Jadi ada dua tau ke Korea ni, Road to Korea dan juga Road to Korea Official. Okey, ni Road to Korea satu group, satu lagi Road to Korea Official. Okay, Road to Korea Official ni baru lagi lah, sebab dia ada admin lah ni. Admin dia aktif lah. Satu lagi tu dia tak ada admin, admin dia hilang ke mana lah. Okay, boleh tengok ni. Okay, ni yang info-info yang kita akan dapat. Tengok members dia ada berapa. Tak banyak, 8,000 saja. Sebab ni baru lagi. Tu admin dia lah. Lepas tu bahagian file ni apa boleh tengok itinerary apa semua. Okay, ni satu lagi group ni memang dah lama. Road to Korea. Tengok member dia ada berapa. 38,000. Wow, berkali ganda daripada group tadi tu, 8,000 je kan. Ni ramai orang share itinerary semua. Kalau pergi ke Korea, apa boleh tengok itinerary kat sini lah, apa boleh ciluk kat sini. Ui, banyak kan. So, hampa tinggal kalau nak pergi ke Korea, hampa search je itinerary dalam ni, bahagian search tu kan. Tiru je. Tiru, salin, lepas tu edit lah. Apa susah, benda simple saja kan. So, bila kita dah dapat itinerary yang kita nak, kan, kita kumpul-kumpul, tengok mana yang best, mana yang okey, mana yang kena dengan bajet kita, ambil je itinerary orang tu. Lepas tu kita olah lah sendiri, edit lah sikit apa semua kan. Tambah-tambah sikit tempat yang mana kita nak pergi apa semua. Nak tiru sebulat-bulat pun tak ada masalah. Benda simple. Hampa jangan nak buat susah. Itinerary hampa tu buat sehabis ringkas. Sehabis ringkas tapi padat. Timing masa jam apa semua tu tak payah bubuh lah apa. Sebab ni bukannya camp motivasi, bukannya camp kepimpinan kan. Ini percutian hampa. So tak payah nak kalut-kalut. Semua hampa kena tetapkan masa satu tempat tu, mungkin 1 jam, 2 jam macam tu. Simple lah, buat benda simple je. Okey, step yang kelima adalah booking tempat penginapan. Okey, dah settle draft itinerary tadi tu, barulah hampa cari hotel.
barulah cari tempat penginapan yang lokasi yang strategik. Tengok jugalah mana yang dekat dengan kemudahan, yang boleh memudahkan urusan hampa kan. Dekat dengan public transport, dekat dengan pasaraya, market ke, bahan mentah semua, tempat kedai makan halal. Semua tu penting sebab memudahkan urusan harian hampa yang hampa nak travel. Jadi persoalannya nak booking tempat penginapan ni macam mana? Pakai website apa? Pakai apps apa? Website apa yang lebih murah, lebih efisien kan? Sebenarnya banyak website dan apps untuk booking penginapan ni. Antaranya adalah Agoda, Booking.com, Airbnb, Traveloka, Trivago dan banyak lagi. Biasanya aku booking tempat penginapan, aku pakai apps Agoda. Sebab Agoda ni kita akan dapat point. Point tu kita boleh redeem sebagai Bitcoin Asia. Memang banyak lah kita akan dapat. Kalau aku nak cari jenis macam apartment yang ada 2 bilik, yang ada 3 bilik, yang ada 4 bilik, sebab aku bawa ramai orang, ada 6 hingga 7 orang, aku lebih suka pakai Airbnb berbanding website-website yang lain. Sebab Airbnb ni harga dia jauh lebih murah berbanding apps yang lain. Kalau hampa tak percaya, hampa boleh try tengok. Sebelum nak booking tempat penginapan, tengok pada bajet hampa masing-masing. Tengok dulu hampa ni berapa orang. Kalau hang dengan pasangan, contoh hang dengan bini hang je, ambil hotel je lah. Sebab hotel ni selesa lah sikit, privacy sikit. Ambil yang murah-murah pun tak apa. Murah pun lambat-lambat. Kalau hampa ramai, satu grup tu ada 4-5 orang ataupun lebih, better cari homestay ataupun apartment. Sebab apartment ni dia ada banyak bilik. Ada 3 bilik, ada 4 bilik kan. Jadi cukup lah, selesa lah untuk hampa yang ramai tu. Mungkin biasanya satu keluarga lah, mungkin mak ayah kita pun semua satu keluarga ni, better cari apartment. Apartment ni nak booking macam aku kata tadi, booking pakai apps Airbnb. Sebab tu jauh lebih murah. Kalau hampa ni solo backpackers, hampa seorang je, ataupun dengan travel buddies hampa 2-3 orang, hampa boleh book hostel ataupun dom. Tapi dom ni ada pro and contra je lah. Pro dia harga memang murah berkali ganda lah daripada hotel kan. Tapi kontra dia, kita kena share lah, share dengan orang lain. Dalam satu bilik tu ada banyak katil, share dengan orang asing, yang orang tak kenal, ada risiko dia sendiri lah. Lepas tu kalau nak mandi apa semua tu, share bedroom lah, share tandas apa semua. Jadi ianya kurang privacy. Jadi kalau apa nak jimat, pilihlah dom ataupun hostel ni. Nak lagi jimat, tak perlukan keluar duit, hampa boleh try Couchsurfing. Yang ni konsep dia macam tumpang rumah orang lah. Owner rumah tu je macam host kita lah. Dalam apps Couchsurfing, hampa boleh masuk, boleh install apps Couchsurfing. Dalam tu memang kita boleh carilah mana-mana owner yang boleh kita menumpang tidur kat situ. Tapi cara ni lebih kepada yang solo backpackers lah, tak sesuai untuk family. Apapun hampa kena ingat, pilih yang book dulu, baru bayar kemudian. Lepas tu ada option lagi yang free cancellation. Kiranya nanti kalau macam esok lusa hampa duk search lagi hotel kan, ada murah lagi ni, lagi strategik, lagi banyak kemudahan. Kalau hampa dah bayar dah, lepas tu tak ada free cancel, yang tepuk day lah hampa tu kan. Sebab tak boleh nak cancel. Kalau cancel juga burn dah duit hampa. Jadi sebelum book tu tengok betul-betul option, boleh bayar kemudian ataupun boleh free cancel ataupun tak. 5 step lagi aku akan sambung next video. Part tu aku tak boleh nak sambung terus untuk video ni 10 step terus, sebab ni pun dah panjang kan. 5 stepnya ni pun dah panjang, tak boleh nak ringkas. Kalau aku ringkas lagi memang hampa sendiri tak faham apa gunanya aku buat video kan, kalau hampa tak faham. Akhir kata, kalau hampa rasa video aku ni bermanfaat, tolong like, share dan komen video aku ni, dan jangan lupa untuk subscribe Mek Chat Channel. Assalamualaikum. Wah, Sita.